أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن Amin. رحمتك يا أرحم الراحمين Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Amin. والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Tahniah pada yang join kelas. Okey. So kita akan mulakan hari ini dengan topik yang baru. Okey. Okey, dengan topik yang baru. So kita akan tengok seperti biasa kita akan memang menggunakan buku teks. Okey, jadi kita akan berpandukan buku teks. So awak tengoklah daripada buku teks iaitu bawah tajuk bawah topik yang ketujuh. Okey, topik yang ketujuh. Di mana topik yang ketujuh ini tajuk dia ialah okey. Okey, itu dia. Tajuk ketujuh ni ialah serakan data terkumpul. Sukatan serakan data terkumpul. Okey, dekat sini ni tajuk dia. Tapi kalau dulu dia terus letakkan tajuk dia sebagai statistik. Jadi masa tu kita belajar ada data tak terkumpul dan data terkumpul. So untuk tajuk ni kita tengok sukatan serakan data terkumpul. Apa dia? Okey, ni cikgu ni lah yang buat PowerPoint ni. So kita doakan dia sihat sebab dia memudahkan orang. Okey, 7.1 serakan. Apakah dia serakan? Kamu rasalah apa yang kamu faham pasal serakan ni? Apa dia? Tak tersusun. Tak tersusun, berselerak kan? Macam tu kan? Contoh kejap ada orang masuk tu. Okey. Yang baru masuk jangan lupa tanda kehadiran ya. Nanti saya tak perasan kamu punya kehadiran sebab saya dah check kehadiran Okey. Bila saya dah share, saya buat share screen macam ni, buat slideshow, kamu tak boleh auto admit. Saya kena jenguk sikit macam tu tapi saya tak nampak siapa yang masuk. Jadi siapa yang baru masuk tadi nanti jangan lupa isi kehadiran dekat yang macam biasalah. Okey. Ini dia. Okey, kita nak tengok berkaitan histogram dan poligon kekerapan. Tajuk ni best. Tajuk ni best. InsyaAllah mudah untuk kamu faham. Fokus dan kena ada kertas graf lah. Tak apa. Hari ni kita tengok dulu ni. Dia kata saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Apa dia saiz kelas? Iaitu dia kata nilai data terbesar tolak data terkecil bahagi bilangan kelas. Ini formula. Dia kata had bawah ialah nilai terkecil dan had atas adalah nilai terbesar setiap selang kelas. Kalau saya tunjuk macam ni macam awak bingung sikit. Nanti kalau ada data tu awak akan nampak. Sebab ayat dia tadi serakan data terkumpul. Sempadan bawah, apa dia sempadan bawah? Dia kata had atas kelas sebelumnya. Ni kalau kita hafal semua ni kita pening. Okey, jadi kita tak payah hafal, kita akan tengok nanti. Okey, ini dia. Contoh satu ni, ini adalah ini terkumpul ke tak terkumpul? Ini terkumpul ke tak terkumpul? Tak terkumpul. Ya, ini tak terkumpul. Dia berselerak lagi. Jadi dia kata set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada CM yang terhampir. Bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Dia kata tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, dia nak jadikan bilangan kelas tu kepada 6. 6 tu maksudnya, contoh kat sini kita akan cari nilai terkecil, nilai apa. Jadi kita nak tahu nilai terkecil tu sampai berapa yang kita dapat supaya kita dapat 6 selang. 6 selang tu ada 6 baris. Okey, nanti kita tengok kat sini. Lepas tu dia kata kita akan binakan jadual kekerapan. Okey, tengok ni Jadi kamu tengok dekat sini, tadi formula diberi. Okey, dia kata data terbesar. Kita tengok dekat situ data terbesarnya adalah 173. Dan data terkecil kita adalah 145. Jadi, nak menentukan saiz selang kelas kita ialah data besar
tolak terkecil bahagi 6. Kenapa bahagi 6? Sebab dia kata dia nak 6 selang. 6 selang ni maksudnya yang macam ni. Ni 145 hingga 149 ni satu selang. 150 hingga 154. Selang kedua. Selang ketiga. Selang keempat. Selang kelima. Selang keenam. Jadi kita ada 6 selang kelas di sini. Caranya kita ambil nombor terbesar, tolak terkecil, kita bahagi 6. So kita dapat jawapannya 4.7. Jadi selang kelas tak bolehlah bagi dalam perpuluhan. Jadi dia menghampiri 5. Jadi kita ambil paling kecil 145. So kita ambil 5. 145, 5. So kita buat 145, 46, 47, 48, 49. Jadi 145 hingga 149. Next, 150. 5 lagi. 50, 51, 52, 53, 54. Jadi 150 hingga 154. Dan seterusnya. Sampai 174. Walaupun data dia sampai 173 sahaja. Tak apa. Terlebih tak apa. Jangan terkurang. Faham? Clear? Faham Faham jadi awak ingat ambil data paling besar, tolak data paling kecil, lepas tu ada orang masuk. Okay, good Tania. Alhamdulillah. Berapa ramai ni? Okay, kita ada 16 orang. Alhamdulillah Tania. Okay, Amir baru masuk. Siapa tadi? Sabrina ya? Sabrina baru masuk. Okay, nanti cek kehadiran yang ni. Okay, tak apa. Nanti cek kemudian. Nanti kau tak buang masa. Okay, kita teruskan. Okay, pada yang baru masuk, kita baru mula di mana kita lihat dekat situ iaitu berkaitan nak mengira selang kelas. So, selang kelas kita nak kira kat sini. Sebab pada soalan ini, dia nak 6 selang kelas. Dia nak 6 selang kelas. Okay, dia nak 6 selang kelas. Jadi, apa yang kamu buat ialah ambil data paling besar, tolak data paling kecil, you bahagikan dengan 6. Okey, data paling besar, tolak data paling kecil, bagi 6, kita dapat 5. Maksudnya apa 5? 5 ini adalah bilangan, saiz kelas kita. 5 saiz kelas. Kalau dia kata bilangan selang kelas, bilangan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiz dia 145 hingga 149. So, saiz dia berapa? Saiz dia 5. Kita dapati saiznya ialah 4.7. Tapi macam saya kata tadi, saiz kita tak boleh ambil perpuluhan. Kecuali nombor tu nombor perpuluhan. Kalau nombor tu nombor bulat, tak boleh. So, 4.7 kita ambil dia sebagai 5. Jadi dekat sini kita dah dapatlah selang kelas dia. Okey, soalan kata dekat tadi dia suruh kita binakan jadual. Binakan jadual kita tengok. Okey, untuk binakan jadual kita kena tengok data yang diberi. Okey, data yang diberi tadi kalau awak tengok dekat sini, ini data yang diberi. Okey, so bila data diberi seperti ini, apa yang dibuat adalah kalau diikutlah ada pelajar dia suka tanda-tanda siap-siap macam ni. Kalau saya, okey, kalau sekolah masa lower form, ada tak dia guna sistem gundalan tu yang contohnya kan 145 dia bagi terlupa nak tukar pen. Okey. Okey, contohnya kat sini dia buat 145. Kenapa tak boleh? Pen saya tak boleh guna ni. Lama. Sekejap. Okey, tak boleh buat slideshow kot. Tak boleh. Kenapa pen saya tak boleh guna ni? Alamak. Oh no. Sekejap ya. Aduh. Mengapa sih? Boleh pula. Sekejap ya. Pen tak boleh, pakai tu boleh. Okey, tengok. So, kalau awak tengok dekat sini, dia bagi, tadi kita dah dapat kan nombor dia 145 hingga 149. Jadi, untuk jadual 145 hingga 149, so kita tengok dekat situ 153. 153 kita akan tandakan. Okey, dekat jadual kita. Allah Akbar, sekejap
Sekejap sekejap Okey, sorry ada orang. Tak apa, anak saya settlekan. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, kita akan gunakan, okey, dia kiralah 153 kan. Jadi tadi kita dah tahu dah jadual yang kita bina adalah daripada 145 hingga 149. Okey, jadi biasanya kita akan tengok 145. Contohnya tadi, so kita refer daripada atas ni 153 kan. Kita pergi dekat sini 153. 153 berada kat sini. So kita akan tick kat sini. Okey, kemudian kita tengok lagi. Dah tick atas 153, ini 158. 158 kat mana? 158 dekat sini. So kita tick dekat sini. Okey, kemudian 145. 145. 145. Okey, so kita letakkan dia di bawah. Akbar. 145 dekat mana? Dekat sini. So kita tick kat sini. Jadi kita buat sampai habis. Tu 166. 166 kita masuk kat mana 166? 166 di sini. Okey, kemudian lagi kita gerak lagi, kita ambil dia 158. So awak buatlah sampai habis 158 dekat sini pula. Okey, then awak buat lagi 168. Awak tanda sampai habis. Kalau saya lebih suka buat macam tu. Dah tanda semua. Jadi kita akan nampak bahawa data semua ni kita dah masuk dalam jadual. Dan bilangan data ni ada berapa, mesti nanti jumlah dia kat sini sama. Jumlah dia mesti sama. Jadi kalau kita tengok data dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 bermakna dia ada 20. Ada 20, jadi nanti kita kena tambahkan dekat sini, jumlah dia mesti 20. Faham tak? Faham? Faham tak? Faham. Okey, ada pelajar dia pergi cari. Okey, 145 ke 149 dia cari. 145 ke 149, 145 macam tu. Saya pening sikit macam tu. Kalau saya suka macam ni. Apa yang kita dah tanda, kita letak dekat sana. Kita tanda, letak sana. Jadi, insyaAllah kita tak akan tertinggal data-data itu. Faham? Okey, settle. Kemudian awak tengok dekat sini, soalan tadi dia suruh kita buat ni. Binakan jadual, lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sepadan bawah dan sepadan atas. Okey, jadi Okey, jadi kat sini kalau kita tengok, dah sampai sini dia nak had bawah. Had bawah tu apa? Awak ambil ni. Ni had bawah. Had atas apa? Ambil ni. Inilah had atas. Kalau yang tadi awak tengok ayat dia kan. Mana dia? Ni awak tengok had bawah ialah nilai terkecil. Lepas tu macam panjang kan nak ingat benda tu. Jadi tak payah nak hafal-hafal yang itu. Awak ambil je. Apa dia had bawah? Ambil ni. Ni had bawah. 145, 150, 155, 160, 165 dan 170. Had atas 149, 154 dan semua ini dipanggil had atas. Apa dia titik tengah? Titik tengah awak tambahkan, kemudian awak bahagi 2. Okey, cuba tekan kalkulator sekarang. 145 tambah 149 bahagi 2. Berapa dapat? Tahu apa? 0.97. 145 tambah 149 bahagi 2. Ya, betul. 147. 147. Lepas tu awak tengok 150 bahagi 154 bahagi 2.
Awak dapat jawapannya 152. Dan sebenarnya kalau awak nampak kat sini, dia akan berulang. 147, 152, 157, 162, 167, 162. Macam tu. Okey. Tapi nanti awak, tak apalah, awak tambah je lah. Tambah awak punya had bawah, tambah had atas, bagi 2. Itu awak punya titik tengah. Faham? Boleh? Boleh kau. Okey, apa dia sempadan bawah? Sempadan bawah ni sebenarnya, awak tengok tadi ada formula. Jadi awak ambil je macam ni. Ini 145 kan? Sebelumnya ni ke atas berapa? Yang datanya tak ada ni. Agak-agak apa ni atas ni? 135. 30 hingga 134. 100? 30 hingga 100. 135. Sebelum 145 apa dekat sini ni? 140 hingga 144. Ya. Jadi maksudnya nombor kat ujung ni, dia yang kat sini adalah 144. Okey, dia adalah 144. Jadi saya nak tahu yang sini ni 144. Jadi nak cari sempadan bawah, 144 tambah 145. Tambah dulu. Dah. Sama dengan bahagi 2. Dapat berapa? Hmm. 144.5. Ya. Nak cari sempadan atas, ambil yang ini, tambah yang ini. Bahagi 2. Berapa? Dapat? 149.5. Ya. 149.5. Ya. Jadi 149.5 ni sempadan atas ni, awak akan bawa dia ke bawah sini. Terus jadi sempadan bawah yang seterusnya. Faham? Next, ambil ni 154 tambah 155 bagi 2. Awak dapat 154.5. Dapat sini, copy je ke bawah. Jadi sebenarnya awak cari sempadan atas saja. Sebab yang lain nanti awak boleh copy. Faham? Faham? Okey. Settle. Settle Okey, siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang masih ada masalah? Okey, tak faham. Okey, dia macam ni. Awak ambil, nak cari sempadan bawah, kita ambil yang ni, 145. Sebelum 145, dekat sebelah sini ni, ke atas ni, dia adalah 144. Jadi awak ambil 144 tambah dengan 145, berapa? Dapat jawapan, awak bahagi 2. Awak jangan buat 144 tolak 145. Lepas tu awak buat per 2 tak boleh Kalau buat per 2 nanti dia buat yang 145 je yang dia per 2. Jadi caranya ni 144 tambahkan 145 tekan sama dengan. Dapat jawapan baru bahagi 2. Awak dapat 144.5. Untuk sepadan atas, awak ambil ni had atas, ni kan had atas kan? 149, awak tambah had bawah yang seterusnya, 150. Awak tambahkan, awak bahagi 2, awak dapat 149.5. Jadi sempadan atas ini akan jadi sempadan bawah untuk kelas seterusnya. Okey? Jadi maksudnya yang ini tak payah kira dah. Untuk next, 154 bahagi tambah 155 bahagi 2. Awak dapat 154.5. 154.5 bawa turun, copy letak di sini. Dan seterusnya. Faham? Boleh? Boleh. Okey, next kita tengok. Dah tahu nak buat jadual. Sekarang kita tengok. Okey, dia kata kaedah 1 beza antara had had bawah atau had atas bagi 2 kelas yang berturutan. Saiz selang kelas bagi 2 kelas pertama. Okey, jadi kalau awak tengok 150 hingga 145. Okey, had bawah kelas. Had bawah kelas mana ini 145. Yang ini adalah had bawah kelas 150 hingga 154. Okey, jadi caranya kita akan tolakkan, iaitu awak ambil macam ni. Nak tengok saiz dia, ni ambil ni 150. Okey, dia bagi 150 dekat situ.
Okey. So ni 150 tolak dengan 145. 150 tolak dengan 145. Okey. Kalau 150 tolak 145 dapat apa jawapan? Dapat 5 kan? Faham tak? Saiz kelas. Tapi sebenarnya untuk tentukan saiz kelas ni, biasa saya suruh pelajar guna jari je. Kamu kira lah 145, 46, 47, 48, 49. Ada 5. 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5. Jadi saiznya adalah 5. Okey, so ini adalah saiz. Okey, dia gunakan tolak, maksudnya dia tolak yang ini. Awak boleh saiznya, saiz kelas ni awak boleh tolak. Ini tolak ini. 150 tolak 145. Boleh. 154 tolak 149. Boleh. Itu nak menentukan saiz kelas. Faham? Faham? Boleh? Jadi Boleh. saiz kelas ni tadi, yang kamu tentukan ni tadi berdasarkan ke atas ni. Iaitu data paling besar tolak data paling kecil, awak bahagi dengan bilangan kelas yang dikendaki. Sebab dia kata dia nak buat 6 kelas, jadi kita kena bahagi dengan 6. Maka kita dapat saiznya ialah 5. 5 iaitu setelah kamu round off. Okey, dia buat penghampiran. Jadi itulah dia. Boleh? Okey. Okay, next. Ini dia tunjuk je lah. Dia tunjuk untuk mengira dia punya saiz kelas. Awak tak nak gunakan yang itu. Jadi saiz selang tadi, saya kata 150 tolak 145 iaitu had bawah tolak had atas bawah. Boleh. Had atas tolak had atas sebelumnya. Boleh. Ataupun awak ambil dekat sempadan. Okey, sempadan atas. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia bagi kamu nilainya ialah, dia kata saiz selang kelas bagi kelas pertama 149, 144.5. 149 hingga 144.5 iaitu awak dia ambil yang ini. Ini sempadan atas tolak sempadan bawah. Jadi saiz kelas ni satu, awak boleh guna jari. Yang kedua, awak boleh buat had bawah selepas tolak had bawah yang ini. Atau guna had atas tolak had atas. Atau guna sempadan atas tolak sempadan bawah. Kamu dapat jawapan. Faham? Boleh? Boleh ke? Okey, next. Seterusnya. Okey, ini tadi dah terang. Kita tengok dekat sini. Kekerapan longgok. Apakah kekerapan longgok? Dia kata kat sini, kekerapan longgokan bagi suatu data juga boleh diperoleh daripada jadual kekerapan. Kekerapan longgok bagi suatu selang kelas ialah hasil tambah. Okey, ini semua dia punya kenyataan. Okey, dia punya kenyataan. Jadi, kita tengok terus pada data itu lebih mudah. Sekejap. Okey, jadi kita akan tengok pada data. Ini dia punya penerangan. Jadi kekerapan longgok tu apa? Kekerapan longgok adalah longgokkan bagi suatu data yang diperoleh daripada jadual kekerapan. Okey, kemudian apa dia kekerapan longgokkan bagi suatu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi satu. Semua inilah dia punya maksud-maksud. Jadi lebih mudah kita mencari terus menggunakan data. Okey, itu dia. Sekejap. Okey, so dekat sini dia kata bina jadual kekerapan longgok. Bina jadual kekerapan longgok. Jadual kekerapan longgok tu senang je. Ini 4, ini 5. Nanti awak tambahkan saja. Itu yang dikatakan jadual kekerapan longgok. Jadi awak tengok dekat sini, nampak. Dia kata 10 hingga 19. Kekerapannya 4. Jadi kekerapan longgok akan bermula dengan 4. Okey, dia bermula dengan 4. So sini 4. Masukkan kekerapan longgoknya 4. Sebab apa? Sebelumnya tak ada data. So dia bermula dengan 4. Kemudian next dia kata kekerapannya 5. Kekerapan longgok 4 tambah 5 dapat 9. 9 tambah 8 dapat 17. 17 tambah 7 dapat 24. 24 tambah tambah 3 dapat 27. Jadi kalau awak tengok dekat sini jumlahnya, Allah Akbar. Sensitif pula kat sini. Okey. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok
Jumlah dia kalau awak tambahkan 4, tambah 5, 9, tambah 8, 17, tambah 7, 24, tambah 3, 27. Dia mesti sama jawapan terakhir ini, kekerapan longgok. Faham? Itu yang dikatakan kekerapan longgok, iaitu kekerapan yang kita longgokkan lah. Jadi jawapan terakhir ini 27. Mesti sama dengan bilangan kekerapan yang ada. Boleh? Boleh. Okey, itu kekerapan longgok. Jadi kita dah tengok tadi pasal apa? Sempadan bawah, sempadan atas. Had bawah, had atas, titik tengah. Dan kita baru tengok tadi kat sini dah dapat titik tengah. So kita tengok di sini adalah kekerapan longgokkan. Boleh? Okey, next kita tengok ni histogram. Apa dia histogram? Saya rasa awak dah pernah belajar, iaitu catabar. Histogram dengan catabar bezanya bentuk sama. Cuma kalau catabar ni dia berpisah. Kalau histogram awak tengok dia rapat. Dia rapat. Saiz masih sama tapi dia dalam kedudukan rapat. Itu histogram. Kalau catabar dia akan tak bercantum. So ini akan, tak ada pembaris. Satu petak. Lepas tu dia akan macam tu. Satu petak. Then ada satu petak dan seterusnya. Itu adalah catabar. Okey, di mana catabar ataupun dia panggil graf palang tak silap saya. Betul tak? Ada belajar tak masa dulu? Ada. Okey. Histogram ni pernah belajar tak sebelum ni? Dekat sains ada cikgu. Okey, jadi maksudnya awak dah tahu. Kan awak dah tahu. Sebab tu belajar ni bukan kalau maths suka maths saja. Tak. Okey, dalam sains kamu nak catatkan data semasa buat eksperimen kan? Kamu akan guna yang ini. Lepas ni kita tengok jadual kekerapan pun awak akan nampak. Nanti awak akan kata macam dekat sains. Okey, sebabnya kamu ada belajar dengan subjek lain. Okey, next kita tengok seterusnya. Okey, dia kata cari sempadan. Apa? Langkah-langkah membina histogram. Okey, apa dia? Langkah-langkahnya dia kata cari sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, histogram sebab dia bercantum. Dia bercantum jadi kita kena gunakan sempadan. Okey, histogram, graf dia bercantum. Jadi kita kena ambil data tu macam dia berulang. Tapi sebenarnya dia tak berulang lah pun. Okey, jadi dia kata apa? Cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. Pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Wakilkan kekerapan pada paksi mencancang. Sempadan kelas pada paksi mengufuk. Okey, dia kata lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya dengan saiz yang sama. Okey, dia mesti bersaiz sama. Okey, jap. Okey. Ini adalah poligon kekerapan. Mana dia punya histogram? Sekejap. Okey. So tadi kita dah buat histogram macam yang tadi tu, iaitu dia bagi graf yang bercantum-cantum. Yang ini pula adalah poligon kekerapan. Poligon kekerapan apa yang perlu ada? Masih sama, atas ni kekerapan, bawah ni dia gunakan apa? Kita akan gunakan titik tengah. Kita akan gunakan titik tengah. Mana dia ni? Mana dia? Ni. Kita kena ambil titik tengah. Antara 10 hingga 19. Apa titik tengahnya? Okey. Jadi kat sini awak tengok kalau poligon kekerapan, dia akan ambil titik tengah. Paksi Y-nya tetap sama iaitu kekerapan. Faham? Boleh tak? Boleh. Okey, so kita dah tengok dua benda. Okey. Next kita tengok seterusnya. Ni tandakan titik tengah. Ini untuk buat ni lah nak buat poligon kekerapan ni. Kita ada titik tengah dan kekerapan. Maksudnya daripada data ni tadi, data kita tadi, mana dia data kita? Allah.
Macam ni kan. Kita ambil titik tengah. Titik tengahnya berapa? Contohnya kan. So titik tengahnya adalah 147. 147 adalah 2. So kita tandakan lah. Macam tu. Okay. Itu sebab dia menggunakan titik tengah. Okay. Sekejap Mana dia? Okay, so ni settle, histogram settle, dan awak punya polygon kekerapan juga settle. Faham Nanti kalau awak buat, awak akan lagi faham lah. Ni kalau kita nak tengok macam ni je, kadang-kadang awak tak nampak. Okay, dia kata jadual kekerapan di bawah menunjukkan bila kelajuan kereta. Okay. Kemudian dia kata dekat sini, soalan nak apa? Wakilkan data tersebut dengan histogram dan dengan polygon kekerapan. So, yang histogram, kamu kena benakan ni lah. Sebab dia nak histogram dengan polygon kekerapan. So, awak buat dulu jadual. Tulis 70 hingga 59. 59 pula. 79. Dia buat 70 hingga 79. Sekejap Kenapa saya punya pen tak boleh guna hari ni Belah. Okay, awak buatkan sini 70 hingga 79 buat semua. So kita akan bina kita punya jadual pula. Graf kita. Ni kita punya jadual. Jadual kita iaitu sebab dia dah bagi dah tadi kan. Okay, 70 hingga 79 ialah 5. Okay, jadi dia pun buatlah 5. Titik tengah apa? Ini tambah ini bahagi 2. Sempadan bawah apa? 70. Sempadan atas adalah 79.5. Okey, jadi bilangan kereta ikutlah dekat situ. Bilangan ada berapa? Bilangan kereta kan? Bilangannya ada berapa? Berdasarkan mana ni? Berdasarkan data yang diberi di sini. Okey, faham setakat ni? Faham? Faham. Okey, so kita kena tahu macam mana nak cari titik tengah, macam mana nak cari sempadan bawah, macam mana nak cari sempadan atas. Okey. Okay, hari ni kita tak buat graf lagi tau. Saya nak terang-terang macam tu. Nanti baru kita binakan graf dia. Boleh? Untuk next class, kita akan binakan graf. Dan kalau awak tengok, ini adalah graf histogram. Yang tadi adalah histogram. Okay, di mana awak tengok saiz dia akan sama. Dan dia akan bercantum. Itu graf. Histogram. Kalau dia, graf dia katakan sebagai catabah, so dia akan berpisah. Dia masih guna petak tapi dia tak bercantum seperti ini. Then ini polygon kekerapan. Polygon kekerapan satu lagi cara sebenarnya. Lepas awak buat histogram, ambil titik tengah-tengah yang ada kat histogram ni. Lepas tu awak akan naikkan. Okay, sambung naikkan. Sambungkan awak punya titik tengah. Okay, next class kita akan buat sama-sama yang ini. Okay, saya tunjuk je dulu macam tu. Okay, so membinakan kekerapan, polygon kekerapan. Apa dia punya langkah perlu ada. Okay, ini yang perlu ada. So, kita akan buat next class. Pastikan semua orang ada kertas graf. Sebab kita akan sama-sama membina jadual. Lepas tu kita akan binakan graf. Faham tak? Boleh? Clear? Boleh. Clear kan? Masih mudah lagi. Tak susah lagi. Okey, tahniah 15 orang. Okey, saya sebut lagi sekali nama. Dina tak ada tahu tak Dina ni kenapa tak datang? Tak tahu Okey, ni ada. Nadia ada Nadia? Tak ada Okey, lepas tu Putri tak ada. Ain Nadira. Okey, Ain Natasha. Wan Erisha. Okey, semua tu tak ada Fatihah ada dah. Fatihah dah masuk belum? Fatihah masih tak ada. Fatihah masih tak ada Okey. So saya stop dekat sini. Seperti biasa saya akan share record ni pada kamu sekejap lagi. Boleh? Okey? Boleh? Okey. Apa yang saya nak awak buat, kita ada masa lagi lebih kurang berapa ni? Tinggal 7 minit je. Okey, tak apalah kalau gitu tinggal 7 minit kita habiskan, tak payah buat offline. Maksudnya kita habiskan perbincangan dekat sini. Okey, ada apa soalan tak nak tanya? Ada tak?
Boleh? Kalau tak ada masalah, Boleh. kalau boleh. Ada soalan Alif? Tak ada? Ada kau. Tak ada. Okay. So next class kita akan buat latihan ini. Okay. Cuma apa yang saya nak awak, tolong buat dulu dalam buku latihan. Tolong benakan ni. Awak nampak tak? Dia kata benakan satu jadual kekerapan supaya kelas menjadi 5. So menjadi 5 kita tengok nilai paling kecil kat sini 1. Okey, nilai paling besar apa? So kita menggunakan formula yang diberi tadi, iaitu nilai paling besar tolakkan nilai paling kecil. Bahagikan selang kelas yang dia nak. Nilai paling besar tolakkan dengan nilai paling kecil. So dekat sini kalau awak tengok nilai paling mana dia? Telah belajar. Okey, nilai paling besar kita apa? Tolak paling kecil. Lepas tu kena bahagi dengan 5. Kenapa bahagi 5? Sebab dia nak bilangan selangnya ada 5. Faham? Boleh tak? Faham? Boleh Okey, angkat tangan ke orang baru masuk tu? Baru masuk? Nadia. Baru masuk ke Nadia? Nadia? Kenapa Nadia baru masuk? Tak ada jawapan. Okey, faham tak? Boleh tak? Lepas tu benakan jadual. Maksudnya 7.1. Ya, apa Lep? Boleh ke boleh? Boleh Okey. So 7.1 ni saya nak awak benakan jadual seperti ini. Seperti ini. Okey So kita jumpa next class. Okey, siapa yang dah siap ni nanti dalam buku latihan tu awak share je dalam grup Telegram tu. Okey, jumpa next class. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Okey? Terima kasih, cikgu. Okey, Terima kasih, bye. cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu.